Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Ini dia episod terbaru untuk Rakan Muda Presents My Sukan Corner. Of course, ada saya Atul Tauhid dan juga Cuk Zakaria yang tak ada siapa kenal. Dan seperti biasa, cerita-cerita sukan kita akan bawakan untuk 2 jam ini di siaran Rakita 107.9 dan juga anda boleh saksikan secara live sekarang ini di Facebook rakita.my dan juga di TikTok rakita.my. Dan kita sememangnya menyokong penuh segala usaha-usaha yang melibatkan industri sukan di negara kita. Betul. Bang, Yeah. bila sebut tentang Petronas Sepang International Circuit, apa kenangan paling bermakna bang? Penganjuran tu sendirilah. Bagi saya dia satu penganjuran yang sangat berprestij yang menaikkan nama Malaysia. Kan? Ya. Yang pernah kita lihat di Ya, negara yang kita. pernah kita lihat dan rasa macam nak tengok lagi lah benda tu. Okey. Tapi sebelum ini kita tengok kereta-kereta Formula 1 di atas track tu. Dah lama kita tak nampak bang. Betul. Lama sangat tak nampak. Antara momen yang kita rindu lah. Ya, momen-momen yang salah satu menaikkan nama pelumba kita. Betul? Kan? Dan negara kita juga. Betul. Tapi harap momen tu datang balik lah. Untuk menjawab soalan tu. Yeah, Untuk menjawab soalan betul. tu, bersama dengan kami pada hari ini merupakan pegawai eksekutif ataupun CEO Petronas International Circuit di Sepang. Kita mengucapkan selamat datang kepada Encik Azhan Syafriman Hanif. Selamat datang, Encik Syaf. Oh, Panggil Syaf panggil Syaf ya. Okey. Kita santai-santai ni. Wah, kita bro-bro lah sekarang. Kita panggil Syaf. Okey. Sebagai permulaan, kita nak bertanyakan dulu sedikit latar belakang. Bagaimana Syaf bermula sebelum sekarang ini duduk di kerusi CEO Petronas Sepang International Circuit. Okay, terima kasih. Rasa sebelum ni dah pernah bercerita dari mana saya datang, macam mana boleh datang ke ni. Tapi kita tak apalah. Kita cerita sekali lagi. Macam mana Kita revise. revise balik. Macam mana kita datang, macam mana saya boleh duduk kat tempat ni. Saya join Petronas Motorsport pada tahun 2012. Masa tu di Petronas. Ketika itu saya duduk di satu tempat di mana semua orang dalam Petronas nak duduk kat seat. Okay. Very hot seat lah kat situ. Sebab yang bestnya kat situ dia jaga sponsorship Formula 1, Mercedes AMG team under Petronas sponsorship. Kat situlah juga kita tengok all the MotoGP F1 punya race dekat situ. Cup Prix daripada grassroots level and all the motorsport punya event lah yang bawah sokongan Petronas. Jadi daripada tahun 2012 sampailah ke 2020 saya berada di situ. Kerja saya tengok sponsorship, contract and so on lah, negotiation of the contract, bila kita nak renew contract dengan Mercedes and so on. Dan I think the highlight to me masa kat situ is masa kita mula-mula ada team MotoGP bawah Petronas. Masa tu at that point of time nak cerita sikit pasal nak cari tempat nak masuk dalam tim MotoGP ni memang agak payah. Susah. Kita dah ketuk pintu semua. Ketuk pintu Yamaha, kita dah ketuk pintu Ducati, dah semua all the racing team. Tapi alhamdulillah at that point of time Datuk Razlan masa tu, the former CEO and also team principal for the Sepang Racing Team, ada peluang untuk Petronas masuk. So kat situlah kita mula-mula masuk. And then nak jadikan cerita, dia nak concentrate full time jadi team principal kat situ. And then dia tengah cari dia punya successor lah. So dengar cerita time tu dia dah interview a few people. Lepas tu I pun cakap dengan dia macam, Datuk, boleh tak I apply for this job? Dia kata why not, apply lah. So apply, alhamdulillah. April 8 bulan April 2020, time tu COVID dah start masa tu. That was my first day lah dekat SIC. Oh, I see. So itulah cerita dia sebab sikit. Hikmah di sebalik COVID lah. Okay, so banyak sebenarnya tanda tanya bila kita bualkan berkenaan dengan SIC. Of course kita bercakap tentang Formula 1. Betul. Dan juga beberapa aktiviti-aktiviti lain, dan semua itu akan kita susuri sepanjang episod ini. Jadi teruskan bersama dengan kami dalam Rakan Muda Presents My Sukan Corner.
Rakan Muda Presents My Sukan Corner. Episod kali ini istimewa dan juga Abang Jo bersama dengan CEO untuk Petronas Sepang International Circuit. Kita ada Mr. Shaf. Tapi dia kata panggil Shaf je sebab kita dah bro-bro sekarang. Gua dah lepas ni duduk dekat grandstand. Yes. Okay. Shaf, kita nak tanyakan. Tahun ni tahun yang istimewa. Okay. Ulang tahun ke-25 SIC, yang ke-50 Petronas dan yang ke-70 MotoGP. Apa kelainan yang nak dibawakan di Petronas Sepang International Circuit tahun ini? Tahun ini merupakan tahun yang sangat istimewa, sangat luar biasa. Okay. Di mana kalau orang putih kata the stars are aligned lah. Okay. Di mana the three giants in motorsport, SIC, Petronas dan juga Dorna menyambut ulang tahun yang ke-25 bagi SIC, Okay. 50 tahun bagi Petronas dan 75 tahun bagi Dorna. 75 tahun. So kita ada triple celebration untuk tahun ini. Okay. And tahun ni kita akan menjanjikan pelbagai aktiviti, termasuklah for me the highlight for this coming race ni adalah kita punya after race concert. Okay. Di situ kita ada our Macklemore. Macklemore will be performing first time dekat Malaysia. Kita ada Smash Mouth. Okay. Smash Mouth. Smash Mouth. Okay. Tu zaman-zaman kita lah kot. Yeah, betul. Untuk ni. Lepas tu kita ada Niji daripada Indonesia. Okay. Kita ada local artis iaitu di Fam, Okay. dan juga Ella. akan menyajikan pelbagai lagu lah pada ketika itu. Selain pada konsert tu, kita ada satu activation yang saya rasa amat menarik pada tahun ni. First time kita collaborate dengan Rakan Muda untuk mengadakan satu Rakan Muda Village di B Hill Stand. So di mana 10 rakan-rakan muda ni akan ada booth masing-masing. Akan ada pelbagai aktiviti kat situ yang saya nampak dalam persiapan tu kita ada wall climbing dekat situ. Wall climbing activity dan so on lah. And also the highlight of Petronas Grand Prix Malaysia ni adalah dia punya mall area lah. Di mana kalau pergi serata dunia pun dekat mana-mana GP pun tak ada mall area yang ada 100 over brands yang akan memberikan promosi yang terbaik lah. If you are biker, that's the place that you go lah pada hujung minggu. Okay, jadi bermakna tarikan utama untuk ke SIC dah bukan perlombaan semata-mata? Bukan. Okay. Walaupun perlombaan dia agak sengit sekarang, di mana kalau tengok dari segi kategori MotoGP, number 1, number 2, number 3 still boleh menang MotoGP kategori. Jadi benda ni membuat bagi peluang kepada semua golongan, bukan sekadar peminat sukan motor tapi yang keinginan untuk join Rakan Muda punya event, untuk tengok betul. marketplace, benda-benda macam tu. Mungkinkah okay, let's say bila kita cakap pasal sukan pemotoran dekat SIC sebelum ni, pandangan ataupun tanggapan pertama adalah it's about cost. Mahal, tiket mahal lah, masuk mahal, apatah lagi beli air kat luar pun mahal. Mungkin dia termasuk dalam strategi Shaf sebagai CEO untuk overcome benda ni. Okay. To certain extent motorsport ni tak boleh lari lah daripada perception orang ramai mengatakan bahawa sukan pemotoran ni adalah sukan untuk orang golongan elit. Right? Sebelum ni kita ada Formula 1 di SIC dan juga kita ada beberapa race yang lain. Tapi for MotoGP, dia resonate dengan golongan-golongan B40 dekat Malaysia. Right? Di mana saya rasa akses untuk masuk ke international event ni semakin lama semakin mudah dengan adanya kita start pada last year. Tiket ramah. Di mana kita jual RM49.90 untuk akses 3 hari. Of course Friday is free, Saturday free, Saturday guna tiket, Sunday pun guna tiket tapi bayar sekali je. RM49.90. Jadi kalau kita translate in other currency, that means the ticket is the cheapest in the world. Bawah daripada £10 kalau convert to pound. Right? And then you will never get this kind of access di mana-mana di seluruh dunia. Saya tak tahu boleh ke tidak saya linkkan ada satu event ni pemotoran yang mendapat sambutan yang cukup hebat di seluruh Malaysia. Semua pemilik motosikal turun ke negeri tersebut untuk bersama-sama. So, okay, ini itu saya cakap tadi, saya tahu sesuai ke tidak untuk saya linkkan dengan, but
SIC is about motorsport. So ada tak pernah terlintas untuk kerjasama di antara, ni pandangan saya lah sebab saya memiliki ahli keluarga yang bila event ni ramai-ramai jom pergi turun negeri ni, kita kumpul ramai-ramai. So kalau kata dikombinekan dengan SIC mungkin dia nampak lebih prestige gitu. Saya rasa benda tu kita dah pun berjumpa dengan golongan sedemikian ya, untuk kita collaborate untuk tahun ni. To a certain extent akan ada juga some activation dekat situ. Berbalik pada activation di negeri Terengganu, kalau saya katakan kat sini, saya rasa satu inisiatif yang amat bagus bagi kerajaan negeri Terengganu untuk bawa masuk golongan-golongan motor ataupun orang kata mat rempit lah kat sini kan, untuk kita mendekati lagi apa sekarang ni. Sebab apa yang saya dipahamkan, golongan-golongan yang dulu merempit dulu, sekarang dah jadi ketua pengarah, sekarang dah jadi masuk politik, sekarang ni dah ni. So mereka dah dewasa. Dan saya rasa persepsi kepada golongan tersebut sepatutnya berubah. Dan kita patut menggunakan media untuk mempertengahkan apa yang mereka buat ketika mereka ke Terengganu contohnya. Ya, banyak saya rasa the positive punya activities yang boleh mereka lakukan dan telah pun dilakukan, tapi kita tak bercerita pasal benda-benda yang dia buat ni. Kebaikannya tidak ada. Kebaikan tak cerita. So kita kena lebih rajin keluar, bercerita dengan pihak media, cerita apa yang kita dah lakukan di tinggi tersebut. Pada kami, kalau jadi kolaborasi ni, kita akan buat a bit positif punya CSR punya program. Contoh yang lebih senang, kalau mereka datang, mereka boleh tolong kemaskan sampah-sampah di SIC. Itu saya rasa satu positif punya action yang boleh datang daripada golongan ni untuk kita clearkan the perception orang ramai. Okay. So mungkin akan hadir dengan idea-idea lebih menarik selepas ini, dan kita akan mengajukan berkenaan dengan tiket wildcard yang dapat kita miliki pada tahun lepas. Jadi kita akan tanyakan lebih lanjut selepas ini dalam Rakan Muda Presents Sukan Corner. Rakan Muda Presents My Sukan Corner. Kita meneruskan lagi perbualan bersama dengan Syaf yang merupakan CEO untuk Petronas Sepang International Circuit. Syaf, kita nak tanya, tahun lepas 2 pelumba tempatan dapat tiket wildcard untuk berlumba di Sepang. So tahun ini macam mana, dan pada pandangan Syaf, berapa lama lagi Malaysia perlukan untuk melahirkan pelumba yang boleh bersaing di kelas utama MotoGP? Okay, soalan yang selalu ditanya, sama ada ke podcast ke media ke, soalan yang saya rasa orang semua nak tahu whether Malaysian Rider ada terlibat ke tak dalam wildcard lah. So far yang kita tahu ada wildcard participation daripada Malaysian Rider. Siapa mereka, siapa akan sponsor, kita tunggu pengumuman lah daripada syarikat tersebut. Surprise juga. Saya pun kena respect jugalah. Betul. Pengumuman tu. Dan balik pada soalan tadi, berapa lama kita akan ambil masa. Kita tengok sebelum ni Hafiz Syarin pernah ke Muncak, iaitu MotoGP kategori. Itu pun ambil masa lebih kurang dalam nak sampai 10 tahun pun juga. Nak sampai ke situ. Jadi ketika ini kita ada Hakim Danish dan juga kita ada adik Kabil Fan. Betul. Di bawah naungan SIC dan juga KBS.
Dua-duanya tak cukup umur lagi nak masuk ke kategori Moto3. Sekarang ni ada age limit 18 tahun baru boleh ni. So Hakim Danish tahun ni 17 tahun. Tahun depan pada bulan Julai baru 18. So dari segi qualification, age qualification tu still tak layak lah. Tapi insyaAllah kalau rezeki murah, prestasinya bagus, kita akan push dia untuk masuk Moto3 pada tahun 2026 nanti. Ya. Dan sebelum ni pun saya pernah berkata berkenaan dengan merit untuk duduk ke tempat tu. Kita akan bagi peluang pada pelumba-pelumba yang ada merit tersebut. Bukan takat dia lah number one, tapi performance tak bagus, kita takkan benarkan lah untuk dia duduk kat situ. Always dalam kita punya talent development ni, kita always push for performance. Kita nak rider yang daripada Malaysia ni masuk duduk tempat tu sebab dananya datang daripada kerajaan dan duit-duitnya datang pada kita semua, the taxpayers. So kita nak bagi yang terbaik lah untuk Malaysia. Dan kita ada talent-talent yang bagus seperti Hakim Danish, Kabil Irfan yang masih muda. Tapi kita nak lagi lebih ramai talent-talent daripada bawah ni naik ke atas. Itu baru cerita pasal two wheel. Belum cerita pasal four wheel lagi. Four wheel kita belum tengok lagi benda tu kan. So banyak lagi lah. I think, but to me, selama duk ada dalam motorsport ni lah, saya dapat katakan Malaysians are very very talented. Cuma mereka perlukan platform untuk kita ketengahkan, and kita kena push and latih dia orang supaya dia orang tengok benda ni sebagai satu education, bukannya dari segi duit semata-mata. Nak masuk dalam universiti lah, katakan universiti KBS ataupun SIC ni, kita kena tolak tepi dulu bab pendapatan, duit semua. Once kita dah sampai ke tahap MotoGP, that time baru kita cash in untuk the riders. Kalau mengikut apa yang Tuan cakap tadi kan, kita perlukan orang-orang yang baru untuk ke depan. Tapi mungkin ada yang tahu, mungkin ada yang tak tahu cara. Sebab kalau kita tengok macam futsal, bola, sukan-sukan lain, kita boleh senang-senang untuk join mana-mana. Tapi untuk kita pemotoran ni bukan satu benda yang boleh kita race 100 meter macam tu. Tak boleh. Kita perlukan ada platform yang betul. Jadi apakah platform yang ada disediakan? Mungkin ada yang dah tahu, mungkin ada pendengar kita yang belum tahu. Jadi Okey, platform yang kita sediakan daripada bawah kalau kita tengok dari segi sukan pemotoran dua roda ni, kita start dengan mini GP di bahagian bawah. So mini GP ni is like shrunken punya bike MotoGP yang kita tengok tu. Dia kecilkan and then dia sesuai untuk anak-anak muda muda 8 tahun. 8 tahun. Dah boleh naik, dah boleh race ni. Lesen pun tak ada lagi tapi dah boleh race lah, right? So platform tu kita ada, and platform tu lah kita mencokir bakat macam Hakim Danish, Kabil Irfan dan ramai lagi. Cuma tak semuanya akan kita bawa ke peringkat atas. Kita bawa yang terbaik saja dekat situ, right? So platform ni ada disediakan. Lepas pada mini GP ni, kita bawa dia orang ke ATC. Tapi ATC pun ada age limit, 14 tahun ke atas baru boleh masuk ATC. Lepas ke Asia Talent Cup, dia naik ke European Talent Cup, and then kita ada Red Bull Rookies, kita ada FIM Junior Championship, barulah dia naik. And the only platform untuk rider-rider daripada Malaysia ni masuk ke dalam MotoGP, kategori Moto3, Moto2 atau MotoGP adalah platform ini. So blueprint dia kita dah ada dekat situ. Kita buat bersama dengan Dorna, right? So in order for anyone to step into Moto3, Moto2, MotoGP kategori, mesti melalui laluan tersebut. Okey, faham. Sebab kita pernah melihat Formula 1 kita ada Alex Yoong, MotoGP kita ada Hafiz Syarin. Tapi selepas mereka tu, question dia adalah siapa? Sebab betul, kita sampai tak jumpa-jumpa, right? So kalau itu yang kita tanya, adakah kita tak ada akademi ataupun tak ada platform untuk congkil bakat-bakat tu? Macam bola sepak, patah kaki seorang ada 5 lagi. Betul. So kita mengharapkan yang sukan pemotoran Malaysia pun dia macam tu. Seorang pencen ada lagi 5 tengah tunggu turn macam tu kan. So apapun kita harapkan ada perancangan yang baik, baik daripada pihak SIC ataupun daripada pihak KBS sendiri untuk kita congkil lagi bakat-bakat dalam dunia pemotoran Malaysia. Okey. Soalan seterusnya menyusul selepas ini. Terus dengarkan dan saksikan kami Rakan Muda Presents My Sukan Corner.
Rakan Muda Presents My Sukan Corner bersama Atoy dan juga Joe Zakaria. Juga kita bersama dengan CEO untuk Petronas Sepang International Circuit iaitu Shaf. Dan kita nak tanya berkenaan dengan sedikit perkembangan berkenaan dengan perlumbaan pada awal bulan depan. Ya, 3 hari bulan, betul? So daripada segi penjualan tiket, kita nak tahu berapa peratus yang sudah terjual ataupun mungkin ada yang dah sold out? Yep. Untuk sekarang kita berada dalam lingkungan 70% ke 80%. Telah dijual. Okey. Telah dijual. Okay. Memang tahun ni satu tahun yang luar biasa lah untuk SIC dan juga Petronas. Jadi ada juga dah sold out. Iaitu di Premier Seat kita dah sold out. Kita dah sold out di Mark Marquez Tribune, Main Grandstand, K1 Grandstand, F Grandstand dan juga tiket ramah memang selling fast sekarang. Laku keras. Laku keras. Masih pada harga yang sama ataupun? Masih pada harga yang sama. Untuk My Card kita ada 10%. Tapi kita ada juga buat activation dekat Petronas Station. Iaitu Gegar and Go. Di mana bukan takat 25% kita bagi pada semua yang beli tiket dekat station ni. Kita ada pelbagai merchandise yang menarik lah. Maknanya buy punya merchandise yang kita akan give away. Siapa-siapa yang datang Gegar and Go. And dia boleh beli tiket dan juga dapat merchandise-nya. Untuk tahu kat mana, follow our social media. Kita dah list down all the station yang kita pergi. Alright. Mungkin SIC ada menyediakan satu strategi istimewa untuk make sure kalau boleh sold out kan lagi banyak tiket lagi baik. Mungkin ada plan tu, ada rancangan jualan tu. Okay. Daripada tahun lepas kita dah start jual tiket ni. Buy one free one. Buy one free one. Buy one free one. Actually, beli satu, you dapat satu tiket free lah. Sebelum ni kita buat 50% apa yang ni mungkin orang tak faham. Bila kita cakap buy one free one, ramai orang datang. Dia sebab ramai suka perkataan free you. Ya, betul. Buy one free one kan. So memang tinggilah berbanding dengan tahun-tahunnya ni. Untuk tahun ni juga kita akan jual untuk tahun depan pada 1 hingga 3 hari bulan. Tapi kita akan lanjakkan sikit sampai ke hujung bulan 11 buy one free one ni. Dan kita akan continue dengan kita punya promotion lah. So dari segi promosi tu memang berterusan daripada tahun lepas sampailah ke sekarang. Still kita bagi discount, still kita push untuk ni. So we want to make this event a sold out punya event lah. Nampaknya cerah sebab dah 70%, 80%. Betul. Dan bila lagi nak tengok perlombaan MotoGP depan mata. So selalu tengok dalam TV je kan. So kali ni kita tengok betul-betul depan mata. Bang, buy one free one bang. Tuan beli lah? Abang beli. Abang beli yang free tu saya tumpang. Oh macam tu? Tolak kat sini? Boleh lah bang. Dah kita adjust. Kita adjust. Bos. Okay. Kita dah cakap pasal penjualan tiket. So jika boleh diceritakan Syaf, selain daripada income yang dapat jualan tiket dan juga sponsor-sponsor yang masuk, apa lagi yang dilakukan oleh SIC supaya membolehkan pemperolehan semula itu dia berbaloi? Okey, selain daripada tiket, kita ada juga menjual reruai booth di mall area, dan juga kita ada jual juga tiket untuk corporate suite, VIP village dan sebagainya lah. Those are the income that is coming apart from penjualan tiket lah. Selain itu juga kita ada juga sponsors yang kita bawa masuk. Tahun ni kita telah umumkan baru-baru ni Tourism Selangor untuk kita promosikan Tourism Selangor, Visit Selangor Year 2025 tahun depan. Right? And hopefully dengan adanya platform seperti ini, tourism akan lebih meningkat. Kita perlukan lebih ramai lagi turis untuk masuk. Sebab every turis yang masuk ke Malaysia, kita ada buat survey sebelum ni, they will spend roughly around RM7,000 every tourist yang masuk. Dan they will stay not less than 5 to 7 days dekat Malaysia. So dia datang bukan saja dekat tengok MotoGP, dia akan pergi ke tempat-tempat menarik dalam Malaysia ni lah. So itu yang kita perlukan, lebih ramai lagi turis masuk. Dan of course kita ada domestic turis juga, tak dilupakan. Mereka juga spend duit
untuk pergi ke tempat-tempat menarik ni. And hopefully platform seperti MotoGP Malaysia ni dapat digunakan oleh corporate companies yang lain untuk masuk and promote the brand and also the product. Selain daripada perlombaan, saya selalu dengar cerita kawan-kawan saya yang hujung minggu ni aku kat Sepang kan, aku race macam itu aktiviti apa pula tu Jam? Yang boleh orang awam gunakan Sepang Circuit untuk race. Ingat sebelum ni SIC ni buat F1, buat MotoGP je. Betul. Saya memang ingat itu je. Itu persepsi. Sebab branding kita dekat F1 dengan MotoGP ni, orang first thing that they remember is Formula 1 ataupun MotoGP. Itu branding yang orang ingat lah bila kita sebut SIC. Apa yang first thing come to mind? Formula 1, MotoGP. Right? Betul. Tapi actually our main business is actually the track rental. Track rental kita, nak cerita track rental kita ni, kita dah sold out weekend sampai hujung tahun ni. And tahun depan just to share, tahun depan pun kita almost full dah. Kita punya booking. Sampai tahun depan pun. Sampai tahun depan. Dah penuh dah. So it's a good problem to have untuk SIC. Tak cukup weekend. Tapi tak cukup weekend untuk kita buat event. But it's a good problem to have lah. And kita week in week out memang busy dengan all the track day, track activity semua. Yang banyak datang ke track kita sekarang adalah Singaporean. Almost every week Singaporeans will come in, use the track. Mungkin yang datang Friday, stay, and then Saturday guna track, Sunday guna track, and then petang tu dia orang balik Singapore balik. So memang rental ni dibuka untuk weekend saja ke ataupun weekdays pun ada? Untuk weekdays pun ada. Weekend pun memang susah nak dapat weekend lah sekarang. Kan? Tapi weekdays pun ada. Bukan takat pada siang hari, malam hari pun boleh pakai. Sebab kita ada circuit lights untuk kita buka sewaan. Dan maaflah kalau bertanya sebab saya kurang tahu tentang aktiviti ini, tapi bila saya tengok kawan-kawan saya ke situ seronok. Ada ke syarat-syarat tertentu untuk kereta mereka dibenarkan untuk berlumba di litar SIC? So far untuk track day kita tak letakkan syarat yang ketat dekat situ. Cumanya dari segi keselamatan, mereka perlu bawa the helmet and also berada dalam keadaan yang tak adalah pakai selipar. Pergi bawa kereta masuk kadang tu kan kena berkasut and so on lah. Faktor keselamatan memang menjadi aspek utama bagi SIC because at high speed sometimes bila break tiba-tiba tak makan and then mulalah break bukan ketiga, break keempat bunyi kan, Allahu Akbar, alamak kan, semua tu keluar. Jadi kita tak nak perkara-perkara macam ni jadilah dekat situ. But at the moment memang requirementnya itulah, all the safety aspect ni, and then they have to go for briefing. Our track rental ni datang bukan kita bagi track saja. Kita ada marshal dekat situ yang jaga. Kita ada medical team pun ada kat situ. Memang the best option for us is for them to come prepared with their car and everything, and then they can use the track kat situ. Kiranya dia boleh dilambangkan sama macam kalau kita sewa court futsal lah. Macam tu. Anytime kita dapat court, kemudian sekali sediakan dengan referee apa benda semua. So macam itulah kita boleh gunakan SIC. Yes, gitu, yes, itu. Menarik. Alright. So selepas ini kita akan bertanyakan berkenaan dengan tiket ramah yang dijual dan sampai bilakah akan berlanjutan ataupun akan diteruskan inisiatif ini. Terus dengarkan kami dalam Rakan Muda Presents My Sukan Corner.
Masih lagi bersama dengan kami dalam Rakan Muda Presents My Sukan Corner. Kita nak berbual dengan Syaf yang merupakan CEO Petronas Sepang International Circuit berkenaan dengan inisiatif Tiket Rahmah. Ramai suka ni. Tadi kita dah borak yang mana tiket pun dah 70-80% Betul. settle, and then ada buy one free one. So Tiket Rahmah. Adakah inisiatif ini akan diteruskan untuk masa akan datang, mungkin makan masa 3-4 tahun lagi, dan tidakkah ia akan mengganggu daripada segi kutipan semula yang diperolehi oleh SIC? Bila pertama sekali saya berbincang tersebut dengan pihak KBS, dengan pihak kementerian, macam mana kita nak bagi akses yang murah, yang yang rahmah kepada semua, dan kita fikir why not kita open place. Dia tempat ni dia tak ada seat, dia hill stand punya ni. Dia boleh duduk kat bukit, boleh berpiknik dekat situ, dan kita dapat persetujuan daripada pihak KBS, dari pihak ahli lembaga pengarah juga, untuk kita jual tiket yang murah lah. Kita panggil tiket rahmah ni. Yang saya rasa kalau nak compare lah dengan tempat-tempat lain kan, kalau ada tempat ni di Silverstone for example, minimum you kena bayar dekat sana dalam 100 pound, dekat situ. Right. So kalau dibandingkan dengan harga kita kan, jauh beza. Sangat jauh beza. And mungkin orang tanya kenapa SIC nak kena murahkan tiket ni, right? Salah satu sebab adalah untuk kita tukar persepsi. Kita ada bincang sebelum ni, persepsi orang ramai bahawa sukan pemotoran ni adalah golongan atasan, T20, golongan maha kaya dia orang kata kan. So macam mana kita nak tukar? So inilah antara kita punya plan untuk merakyatkan lagi litar kita, dan juga untuk memberi akses kepada pakcik-pakcik, makcik-makcik yang berminat pasal MotoGP semua. So far duk tengok dalam TV kan, tak dapat rasa kan, dia punya atmosphere kat sana kan. Actually banyak benda yang kalau you pergi kat sana you takkan dapat rasa kalau you duduk kat rumah. Right. So banyak aktiviti, penjualan dekat situ. Makan minum pun kita ada, right, dekat situ. Makan minum pun saya dapat tahu, one of the things yang kita buat ni, kita ada buat food truck rahmah juga. So makanan-makanan kat situ tak ada lah. Harga biasa juga. Tak adalah harga semahal macam masuk ke Legoland ke semua ni kan. So itu yang kita try bawa masuk dekat dalam SIC. Right? Bukan dari segi tiket saja, dari segi benda-benda lain lah. One of the things yang I rasa nak kena highlight kat sini, parking adalah percuma. Pergi mana-mana pun tak ada percuma, right? Tapi first come first serve lah. Tempat tu, tempat-tempat yang dekat dengan entrance tu, of course kita ada charge. Tapi banyak lagi benda yang saya rasa kita buat untuk memberi akses kepada rakyat Malaysia lah untuk masuk. Baik, itu kalau kata kita bercerita tentang tiket ramah, serta kemudahan-kemudahan lain yang turut disediakan dengan harga ramah. Bermakna orang tak perlu terlampau kusut lah berkenaan dengan kos untuk kita turut merasai suasana di SIC. So memperlihatkan kepada usaha-usaha ini, kita boleh katakan usaha yang baik dan ramai akan kembali mendekati SIC. Mungkin ramai juga yang tertanya-tanya, even saya sendiri, kalau MotoGP kita boleh buat, why not kembalikan Formula 1? Soalan yang sering ditanya juga, selain daripada tiket wildcard tu, why not bring Formula 1 balik? Pertamanya, dari segi kekangan untuk kita bawa masuk ni adalah dari pembayaran hak penganjuran lah. Yuran hak penganjuran ni agak mahal berbanding dengan apa yang kita bayar untuk MotoGP. Apa yang saya dapat katakan, memang it's not affordable lah untuk Malaysia sekarang. Saya rasa kerajaan sekarang patut fokus lebih more pada macam mana kita nak naikkan ekonomi Malaysia, macam mana kita nak tolong rakyat, dan so on. Dan saya faham benda-benda macam Formula 1 ni memang actually is quite good for the country. At the moment, cuma saya rasa macam tak berbaloi untuk kita bayar hak penganjuran, yuran hak penganjuran ni lah. That's number one. Number two, dari segi calendar itself, calendar F1 ni dah penuh. Alright. So in order for us to come in,
one of the country must be out dulu. Okay. Right? Okay. Untuk kita masuk. Dan bukan takat tu je. Sekarang ni ramai ada country tengah queue nak masuk. Okay. And diorang ada duit untuk bayar. You look at Middle East sekarang ni. Dah berapa Middle Eastern country yang dah masuk dalam kalender Formula 1 and they can afford this thing, right? Okay. So to me it's not the right time. Maybe F1 akan kembali dalam masa-masa yang akan datang. Maybe if we want, kita boleh negotiate dengan diorang. Tapi at the moment the time is not right lah. Okay. Faham. Ramai menantikan tu. Ramai. Dan menantikan. tak ada macam mana saya tanya pendapat daripada Syaf lah. Tak ada kerasa something like agak rugi sebab kita antara negara yang membuka mata dunia bila menganjurkan Formula 1. Kemudian macam saya cakap tadi, sekarang negara lain banyak berlumba-lumba untuk ni sampai tunggu queue. Kita dah pernah dapat queue tu. Kemudian kita back off dan dia bukan satu kerugian untuk negara di pandangan mata Syaf. Well, to certain extent yalah. Apa yang kita buat sebelum ni rasa kita dah capai matlamat kita, objektif kita. Satu negara, satu dunia dah tahu siapa Malaysia, siapa Sepang International Circuit. Kalau masuk dalam social media ni, kalau masuk which country do you want to see, kan? Malaysia is always the top 3. Betul. Okay. Dalam tu kita pernah buat survey. Cuma pada pandangan saya, if we can bring back Formula 1, of course we want to bring back Formula 1. Cuma dari segi cost, dari segi pulangan kepada negara itu kita kena kaji balik lah. Right? Itu nombor satu. Fakta yang menarik, semasa saya kat Petronas dulu, saya pernah memberi satu idea yang baru kepada Formula 1, iaitu kita alternate kan dengan Singapore. Okay. That means setahun Singapore buat, setahun lagi Malaysia buat. Gila lah. And then gila-gila benda tu. This is one of the thing yang saya rasa Formula 1 management patut tengok. Dari segi memberi giliran kepada negara-negara lain. Sebab year on year kita duk tengok track yang sama. Betul. Yang masuk dalam ni. Of course it's good for the race organisation. Tapi dari segi the excitement of it, kita dah tahu. Right. So driver Formula 1 pun dah tahu selekoh mana nak laju, selekoh mana nak slow semua. Dah jadi macam makanan lah. Ya, makanan yang kita ambil titik air. So this is one of the things yang I propose to Formula 1. Why don't we alternate kan? Maybe one year kita bagi pada Singapore, one year kita bagi, for example kalau Thailand nak buat Formula 1, nanti Thailand akan masuk. And then kalau Indonesia ada track Formula 1, then maybe kita akan rotate within the Asian countries. Tak tahulah sama ada dia orang nak ambil ke tak ambil idea ni. Tapi pada tahun 2017-2018 tu saya pernah jual the idea of the sprint race, shorter punya ni. Because saya beritahu dia orang, sekarang ni the attention span anak-anak muda ni semakin lama semakin singkat. Okay. Ya, siapa nak tengok race 2 jam? Betul. Pusing kan. Boring, right? Apa kata masa at that point of time saya jual idea ni, apa kata kita ada shorter race, then they come up with the sprint race. Okay. Saya nak claim saya punya idea pun is one of the idea yang bagilah. So these 2 ideas yang bagi pada Formula 1 untuk dia orang tengok macam mana kita nak mix it up a bit lah. Okay, kita doakan lah. Sebab idea tu menarik. Betul. Sebab kita gila-gila dan dia yang power apa tahu. Bila ni apa saya bayangkan lah. Let's say track-track lain tu kekal kan. Katalah dekat Southeast Asia je yang gila-gila. So setiap tahun cabaran dia berbeza-beza. Betul. So mungkin tahun ni penentu dia dekat Singapore, tahun depan penentu dia dekat Indonesia, tahun lagi satu lagi penentu dia dekat Malaysia. So lebih menarik. saya kata lebih best kan. Dia. Tapi kita doakan lah. Kita doakan semoga Formula 1 kembali ke Malaysia. Dan anda juga perlu kembali sebentar lagi. Untuk kita teruskan dengan persoalan yang seterusnya bersama dengan Syaf dalam Rakan Muda Presents My Sukan Corner.
Atul Tauhid dan juga Joe Zakaria untuk Rakan Muda Presents My Sukan Corner. Kita nak teruskan ke persoalan yang seterusnya. Syaf, tahun lepas hampir 183,000 pengunjung membanjiri SIC. Sejauh mana keyakinan Syaf bahawa angka tersebut akan meningkat pada tahun ini? Okay, saya selalu year on year saya doakan that number will increase. All depends on apa kita buat promosi, apa lagi kelainan yang kita dapat ketengahkan tahun demi tahun. Saya rasa tahun ni bukan satu tahun yang menarik. Pelbagai aktiviti luar dan dalam track yang kita akan lakukan, dan saya rasa bersama dengan Petronas dan Dona kita akan menyediakan satu event yang saya rasa amat menarik lah. Ada kejutan-kejutan lain lagi yang saya tak boleh katakan lagi. Kita kena tunggu a bit more time lah untuk approval dekat situ. Tapi siapa yang miss MotoGP tahun ni memang sayang lah. Main surprise Heli tu Surprise 5 ni bahaya ni. Banyak lagi surprise kita tak nak buka hari ni. Kalau nak tahu kena beli tiket. Itu dia, kena beli tiket. Okey, kita nak pergi terus kepada soalan terakhir, sebab lepas ni kita nak berikan ruang kepada Syaf untuk promosikan segala-galanya tentang MotoGP yang akan berlangsung pada 2 dan 3 ke 3? 1 hingga 3. 1 hingga 3. Okey. Harapan Syaf untuk MotoGP pada tahun ni? Okey, harapan saya pertama sekali insya-Allah lah kita inginkan satu event yang selamat untuk semua. Hopefully cuaca pun bagus. One of the thing yang kita tak boleh control cuaca lah. Orang tanya saya hujan ke panas ke, saya pun tak tahu nak cakap. Kadang-kadang Sepang ni pelik. Kadang-kadang sebelah utara dia hujan, sebelah selatan dia panas. So itulah keunikan Sepang International Circuit. Cuma harapan saya kalau boleh kita ramaikanlah kita punya event ni, one of the flagship event yang saya rasa satu event sukan pemotoran yang paling lama bertapak di Malaysia ni sejak 1991 kalau nak ikut dah 33 tahun dah kita buat event ni, dan tahun demi tahun kita nampak peningkatan tu hopefully ni. And also harapan saya supaya, because kita the second last round, selalunya second last round ni sama ada Moto3 ataupun Moto2 dia akan ada champion dinobatkan di SIC. So hopefully this year we will see another champion being crowned dekat SIC. Dan insyaAllah siapa yang dah beli tiket tu, saya dapat janjikan satu pengalaman yang amat menarik lah tahun ni. Apabila dengarkan Syaf berkata-kata begitu, tiba-tiba andai kata timbul rasa teringin untuk dapatkan tiket, lepas ni CEO Petronas SIC akan terangkan kepada anda segala-galanya. Terus dengarkan kami Rakan Muda Presents My Sukan Corner. Rakan Muda Presents My Sukan Corner sudah pun hampir sampai ke penghujungnya. Kita dah banyak cerita berkenaan apa perancangan SIC, apa yang akan ada ketika saingan MotoGP nanti. Dan sekarang ini kita persilakan dan berikan ruang ini kepada Syaf sebagai CEO untuk Petronas Sepang International Circuit mengwar-warkan dan memberitahu apa lagi yang menanti anda semua, khususnya mereka yang masih belum lagi dapatkan tiket. Dipersilakan Syaf. Okey, terima kasih. Kepada siapa yang belum lagi membeli tiket, cepat-cepatlah ke laman sesawang kami, iaitu di www.sepangcircuit.com ataupun layari website kami yang seperti dikatakan tadi, ataupun ikutlah kita punya social media di Facebook, IG, TikTok dan sebagainya untuk mendapatkan maklumat lanjut berkenaan dengan promosi
apa-apa promosi yang kita ada. Dan bagi kami di Sepang International Circuit, kami mengalu-alukan kedatangan semua untuk ke Petronas Grand Prix Malaysia pada tahun ini pada tanggal 1 hingga 3 November untuk kita merasai kehangatan dan kita hashtag Kasih Gegar kat situ. Hashtag Kasih Gegar. Okey. Tiket termahal berharga? Tiket termahal kita ada sekarang dalam 300 lebih untuk di main grandstand. Itu pun tak banyak sekarang, selling fast. Kena cepat-cepat lah pergi ke laman sawang kami untuk dapatkan tiket tu. Dan juga kita ada lagi tiket di K1 grandstand, iaitu di first corner. One of the best view di situ, dan juga di F grandstand di sebelah bahagian belakangnya. Dan juga kita ada lagi tiket Rahmah yang kita masih lagi ada kat situ. Kapasiti masih ada tapi tengah laku keras sekarang. Cepat-cepat beli. Lambat tinggal. Lambat memang kita tinggal. And then banyak lagi lah aktiviti yang menarik. Kepada siapa yang tak sempat beli tiket tu, still boleh masuk dekat area mall area sebab there's no ticket. It's going to be checked dekat situ. Dan juga datang ke Rakan Muda Village di B Hill Stand. Tengok pelbagai aktiviti rakan-rakan muda kita, adik-adik muda kita untuk mempromosikan pelbagai aktiviti dekat situ lah. Untuk tiket termahal ni tadi, main grandstand betul. Selain daripada tiket, ada ke iringan-iringan yang akan dibawa pulang sekali? Mungkin ada special shirt ke stiker or something? Nanti kita akan berikan sedikit souvenir lah dekat situ. Tapi ada kejutan-kejutan lain yang saya rasa macam saya nak beritahu je tapi belum dapat approval lagi. Menahan diri ni untuk ni. Kita tak nak beritahu awal, tapi apa yang katakan yang event kali ni memang lain daripada yang lain. Lain daripada yang lain. Jadi untuk maklumatnya, maklumat lanjut, kena follow social media SIC. Yes. Andai kata nak beli tiket tak sempat, ataupun tiket yang cukup-cukup bajet kita tu dah habis, datang saja ke SIC. Ada banyak lagi aktiviti kita boleh betul. Betul. So takkan sia-sia kehadiran anda ke Sepang International Circuit dan rasai pengalamannya sendiri. Mr. Shaf, terima kasih banyak-banyak sudi bersama dengan kami untuk Rakan Muda Presents Masukkan Corner. Dan kami pun secara peribadi sebagai rakyat Malaysia memang mengharapkan semoga SIC ini terus mekar dan menjadi satu gelanggang yang menarik ramai peminat sukan pemotoran di Malaysia. InsyaAllah. Terima kasih banyak. InsyaAllah, terima kasih. Dan kepada anda semua, jangan ke mana-mana kerana anda semua harus terus melekat menyaksikan episod-episod terbaru yang akan datang. Rakan Muda Presents My Sukan Corner. Saya Atul Tauhid. Saya Jo Zakaria. Kita jumpa lagi di episod yang seterusnya. Assalamualaikum, salam sejahtera. Bye-bye.